وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah, pada pagi ini atau tengah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari ada satu bab yang khusus yang dimasukkan oleh Bukhari dalam kitabnya, bab yang berjudul Ikhraj, keluarkan, sisihkan, usir, halau daripada rumah kamu. Siapa yang perlu dihalau? Siapa yang perlu disisihkan? Siapa yang perlu diusir? Al-mutasyabbih, mana-mana lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, hendaklah diusir, dihalau, disisihkan keluar daripada rumah kita. Sebab apa Imam Bukhari bawa bab ni dalam kitab dia? Sebab apa? Kerana ada beberapa hadis Nabi. Antaranya, la'ana Rasulullah wa fi riwayatin la'ana Allah. Allah melaknat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah melaknat. Ada beberapa perkara yang kalau kita terkena, kita boleh siapkan kain kafan untuk kebahagiaan kita atas muka bumi. Pertama, bila kita terkena laknat daripada Allah. Yang kedua, kita terkena laknat daripada Rasul. Ketiga, kita terkena doa orang yang kita zalimi. Keempat, kita terkena doa orang yang kita fitnah. Kelima, kita terkena doa yang tidak baik daripada ibu bapa kita. Ini antara perkara yang kalau kita terkena, kita dah boleh siapkan kain kafan kebahagiaan kita atas muka bumi. Episod kebahagiaan kita atas muka bumi berakhir. Allah
dan Rasul melaknat. Siapa dia? Mana-mana orang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Akhrijuhum min buyutikum. Kemudian kata Nabi, usir mereka keluar daripada rumah kamu. Halau mereka keluar daripada rumah kamu. Dalam riwayat yang lain, satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang mukhannath. Mukhannath satu lagi nama dia khuntha. Khuntha ni maklum, semua orang tahu. Khuntha ni maksud dia apa? Khuntha ni maksud apa, pakcik? Dah, pakcik ni banyak pengalaman, nampak dah jawab pun macam nak betul. Khuntha ni orang yang lahir dengan dua alat kelamin. Dia ada muskil, dia ada wadih. Khuntha yang wadih ni senang. Dia lahir dengan dua alat kelamin. Sampai satu usia, satu waktu, kecenderungan dia lebih banyak ke mana? Kalau kepada lelaki, mungkin akan ada misai, mungkin akan ada janggut. Dia punya postur tubuh badan lebih kepada lelaki. Kalau kepada perempuan, sampai satu usia postur tubuh badan dia mirip kepada perempuan. Kemudian suara dia lebih kepada suara perempuan. Lembut dia macam perempuan dan sebagainya. Satu lagi dia panggil khuntha yang muskil. Muskil ni lahir dengan dua jantina, kedua-duanya aktif. Manual dengan auto, dua-dua boleh guna. Tak faham tak bahasa ni? Bahasa automobil. Dia panggil bahasa automobil. Yang ni ada perbahasan dia. Sampai dibahaskan kalau dia semayang, dia nak duduk soft di mana. Mukhannath ni, orang kita panggil pondan. Kalau orang utara ni banyak lagi. Dia panggil bapuk. Pandai juga rupanya, nampak tak? Dia panggil darai. Dia panggil budak-budak muda itu panggil maknya. Lepas tu dia panggil sotong. Bahasa saintifik dia hari ni, kunyit. Saya baru ni, dia orang bagi tahu saya baru tahu. Kunyit ni dia kata, Ustaz, lelaki menyerupai perempuan, pondan. Saya tanya balik muslimah yang bagi tahu saya, kalau lelaki menyerupai perempuan, kita panggil pondan. Kalau perempuan menyerupai lelaki, kita panggil apa? Kita panggil serai, Ustaz. La ilaha. Semua nama makanan dia berbuah kat dia ni. Macam mana yang Nabi boleh detect yang dia ni pondan? Macam mana Nabi boleh detect? Sebab Nabi tengok di jari dia adanya inai. Sedangkan inai ini adalah perhiasan khusus untuk orang perempuan. Sama ada orang perempuan dia nak pakai inai ni di hujung jari dia, atau dia nak ukir inai itu di lengan dia, di atas telapak, bawah telapak tangan, silakan. Kerana perhiasan inai itu berada di bawah pakaian. Inai itu hanya dipertontonkan untuk suami dia sebagai aksesori tambahan. Adapun untuk orang lelaki, hanya boleh memakai inai dalam beberapa bentuk keadaan. Pertama, contohnya kita boleh pakai inai di telapak kaki kita. Bila? Selalunya dipakai di bawah telapak kaki ni ketika mana musim sejuk. Masa itulah mana ada Vaseline, mana ada petroleum jelly. Musim sejuk ni, kaki kita ni dia cepat crack, tumit ni. Tuan-tuan buat umrah musim sejuk sekali. Dengan mulut pecah. Kulit ni dia kering, tuan-tuan. Kulit bewok pun tak menyentuh. Bila kita tawaf pula kan. Tawaf ni sama ada depan Kaabah ke, tawaf pergi beli barang pun tawaf juga. Bila banyak jalan ni, hujung tumit ni dia crack. Jadi untuk menguatkan tumit kita, letak inai masa tu. Kerana untuk mengubati dibenarkan. Bila yang kedua boleh? Bila janggut kita, rambut kita, misai kita, area muka kita ni, kawasan yang ada rambut bulu ni sudah bertukar menjadi putih. Dalam kurungannya maksud sudah beruban. Nak buat contoh pun tak ada di sini.
Kalau ada boleh buat contoh, betul tak pakcik? Pakcik pun mengaku betul. Maka dia disunahkan letak inai warna orange atau warna perang atau warna merah. Warna hitam hukum dia adalah haram. Dulu orang tua-tua dia tak main kelas mana. Dia bukan letak inai, dia letak pewarna rambut. Boh dalam piring, kita tengoklah dulu kan. Boh dalam piring, boh pewarna tu, boh air, ambil baru gigi, tak pakai dah tu. Dia bancuh, dia sapu atas rambut dia, hitam, 2-3 jam dia basuh, boleh tahan seminggu. Agama tidak benarkan. Hanya boleh pakai inai warna hitam, kalau tuan-tuan ingat saya pernah cerita, bila masa dalam medan peperangan. Itu sahaja. Kalau dia kena menyertai medan peperangan, dia pula ni nak perang pun tak berapa pandai dah. Dia punya kudarat ni tak ada dah. Tapi orang nak juga dia masuk dalam medan peperangan sebab pengalaman dia. Dia bila duduk saf depan, dia tengok keadaan musuh, dia tahu dah nak atur strategi perang macam mana. Walaupun kudarat dia tak ada, tapi pengalaman dia ada. Sebab itu penting. Macam coach bola sepak lah tuan-tuan, senang faham kan. Kadang-kadang dia ni nak angkat corner pun bola tak lepas. Tapi dia punya arahan tu, macam dia angkat corner tu boleh lepas tiang gol. Tapi pengalaman dia. So dia boleh letak inai semua warna hitam, janggut semua hitam, duduk soft depan perang, nampak gah. Kalau duduk depan ni dengan rambut putih, semua putih ni, janggut putih, musuh tengok, musuh kata, pakcik, baliklah. Pakcik hantar cucu sekolah lah, pakcik, oi, tua-tua tak sampai perang dah. Jadi, dia ni Nabi detect dia inai, bila Nabi tengok di jari dia ada inai. Sebab tu, tuan-tuan, orang lelaki tak boleh pakai inai. Bila saya maksudkan khusus ni, saya tak ingat dah. Orang lelaki kita ni dia ada pakai inai. Masa tunang ke masa kahwin, itu saya tak ingat. Tunang ke kahwin? Tak ingat dah, lama tak kahwin ni kan, tak berapa ingat dah, nampak tak? Macam lah berani sangat kan. Salah satunya, betul tak dia ada pakai inai? Hanya orang perempuan saja boleh pakai inai. Nabi bila tengok dia pakai inai, Nabi tanya kepada sahabat, sebab apa perempuan ni pakai inai? Kata sahabat, mukhannaf. Wahai Rasulullah, dia ini pondan. Lelaki menyerupai perempuan. Nabi dengar benda tu, tokoh Nabi kata, akhrijuhum milan naki'. Sekarang juga, singkirkan dia. Halau dia. Usir dia ke satu tempat namanya Naki'. Naki' ini kurang lebih 98 kilometer daripada kota Madinah. Jauh. Kata para ulama, sebab apa dia disingkir di sana? Pendapat pertama menyebut di Naki' ini ada seolah-olah tempat pemulihan. Untuk memulihkan mereka semula. Tempat untuk kembalikan dia semula ke pangkal jalan. Kedua, orang yang macam ni dia tak boleh duduk dalam masyarakat. Sebab dia ibarat virus. Pondan ni tuan-tuan tak boleh duduk dalam masyarakat. Sebab dia virus, boleh merosakkan orang. Boleh merosakkan orang ni dalam arti kata, pondan tak boleh duduk dalam masyarakat. Sebab tu Nabi perintahkan sahabat halau dia keluarkan Naki'. Sebab dia merosakkan masyarakat. Merosakkan masyarakat ni maksud dia ialah dia mempengaruhi orang lain untuk jadi pondan macam dia. Yang kedua, dia mempengaruhi orang lain untuk melanggani dia. Tuan-tuan faham maksud dia tu? Sebab tu Nabi halau dia. Supaya dia tidak menjadi virus yang terus menular di dalam masyarakat. Serius. Sampai Imam Bukhari ada satu bab dalam kitabnya Sahih Bukhari. Sebab tu dalam bab ni kita kena straight. Sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bila Nabi arahkan dia dihalau ke Naki', perempuan ni, pondan ni. Pondan ni Nabi suruh halau. Kata sahabat, ala naqtuluhu? Wahai Rasulullah, boleh tak boleh kami halau dia?
Halau di sini, boleh tak boleh kami bunuh dia? Straight. Nabi suruh halau saja, usir. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, boleh ataupun tidak kami bunuh dia? Sebab apa? Sebab sahabat takut. Takut kerana maksiat yang dia buat. Allah akan turunkan azab, dan azab Allah tidak akan berbentuk selektif. Sebab sahabat dah baca Quran. Sahabat sudah belajar sejarah. Bagaimana kaum Nabi Allah Lut, Allah bila turunkan azab, azab Allah secara pukal dan tidak berbentuk selektif. Sebab tu kita tak boleh bertolak ansur dalam bab ni. Dia virus, tuan-tuan. Daripada mula kita kena benteras. Kalau kita biar, dia akan terus menular. Ibarat orang yang kena penyakit kencing manis. Doktor dapat detect, nak potong hujung jari ni sikit je. Sebab apa? Adakah kerana zalim? Tidak. Dengan ilmu yang dia ada, dia nak benteras. Kalau dibiarkan, akan terus merebak. Merebak, dan akhirnya mungkin sampai tahap kena potong yang lebih daripada sepatutnya. Sebab tu membenteras daripada permulaan lebih baik daripada biarkan ia terus menular. Nak azan dulu ke? Silakan. Kita akan sambung insya-Allah. Saya berhenti sementara untuk azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. Billah. Hayya 'alal falah. Hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد والصلاة والفضيلة ثم قام محمود ألا نقتله؟ Boleh tak boleh wahai Rasulullah kami bunuh mereka?
Kata Nabi tidak. Kerana mereka telah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Mereka Muslim. Tetapi mereka melakukan kabair, dosa besar. Kerana menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai lelaki. Tuan-tuan, sahabat hanya tengok satu kes. Dan Nabi tengok satu kes. Terus Nabi minta mereka disisihkan, disingkirkan. Sebab apa? Kalau dibiarkan, akan merebak. Dan kita hari ini boleh tengok hari ini, tuan-tuan sekalian. Depan kita hari ini sedang berlaku benda yang sama. Sebab itulah, Imam An-Nawawi, di dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dia benarkan ada beberapa individu, kumpulan yang kita boleh mention kepada orang supaya orang alert dengan mereka ni, berhati-hati. Orang tidak cenderung kepada mereka. Antaranya bila orang yang buat dosa, dia cukup bangga dengan dosa yang dia buat. Atau dalam bahasa kita senang faham, ada golongan yang bila dia buat dosa, dia bongkak, dia angkuh, dia sombong dengan dosa yang dia buat. Hari ini termasuk yang sombong, yang bongkak dengan dosa yang dia buat, ialah kumpulan lelaki yang menyerupai perempuan. Yang kita namakan pondan ni. Cukup angkuh. Tuan-tuan dengar berlaku di luar negara. Pondan menikah dengan lelaki. Tuan-tuan, kalau dia pondan, lelaki menyerupai perempuan, pasangan dia lelaki ke perempuan? Jujurnya, saya jawab lagi, ustaz kata saya ada pengalaman. Bukan tanya pengalaman, tak pengalaman. Tanya saja. Kalau dia pondan, dia lelaki menyerupai perempuan, dia punya pasangan lelaki ke perempuan? Macam jawab tepat ya. Pasangan dia lelaki. Betul tak? Kalau dia perempuan menyerupai lelaki, pasangan dia ialah lelaki. Kalau dia lelaki menyerupai perempuan, pasangan dia lelaki. Kalau dia, saya pun dah celaru dah. Moga tak ada pengalaman ni. Siapa yang ada pengalaman ni, dia boleh cerita detail, nampak tak? Kalau, dia jadi keling dah, nampak tak? Kalau dia lelaki menyerupai perempuan, pasangan dia lelaki. Kalau dia perempuan menyerupai lelaki, pasangan dia perempuan. Baru betul. Hari ini sedang berleluasa. Kita ambil inisiatif kita sendirilah. Kita tak payah tuding jari orang lain. Apa yang tuan-tuan dengan saya buat hari ini? Sebab apa tuan-tuan dengan saya kena main peranan? Satu, kita ada sedikit kesadaran agama. Kedua, kita mungkin okey. InsyaAllah, kita orang yang semayang. Orang yang insyaAllah tak buat dosa besar. Tuan-tuan, kalau berlaku pada generasi kita, anak isteri kita macam mana? Tiga, kerana mereka ni, kerana lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki ni, pondan, maknya, pengkit dan sebagainya. Kalau Allah turun azab Allah tidak akan berbentuk selektif. Maksud saya, azab Allah turun tidak hanya terkena kepada golongan-golongan ni sahaja. Tapi azab Allah akan turun secara pukal. Kita selalu beranggapan takkanlah azab Allah akan turun. Selalu kita rasa macam tu. Ibarat apa yang pernah dirasa oleh mereka yang Allah uji dengan peristiwa 2004. Azab yang namanya tsunami. Betul tak? Yang turun tuan-tuan sekalian, antaranya berlaku di Aceh, termasuk kita juga terkena kesannya, dia bukan turun dengan selektif ambil orang-orang yang buat maksiat. Tapi turun secara pukal, dosa ataupun tidak, bila berleluasa, Allah akan lenyapkan semua dan Allah ganti yang lebih baik, kaum yang lebih baik. Kita duk rasa takkan turun. Bila turun masa tu baru kita tahu langit tinggi rendah. Dia ibarat macam ni dah. Kita punya kurang yakin ni macam ni. Tuan-tuan dengan saya tahu, hari ni, esok, lusa kita akan mati. Betul tak? Yakin tak? Yakin. Tapi yakin tak? Dan dengan penuh keyakinan,
yang kita pun yakin. Macam keling lah tu. Yakin tak dengan penuh keyakinan, yang kita yakin juga, tak mungkinlah hari ni, esok lusa aku mati. Setuju tak? Setuju tak? Tapi kita pun yakin, esok lusa kita akan mati. Tapi kita bertambah yakin, tak mungkinlah esok lusa kita mati. Ramai dah orang macam tu. Dia pun tak yakin esok lusa dia akan mati, tapi dia tahu dia akan mati. Tiba-tiba hari ini dia sudah tidak berada dengan kita. Sebab tu bila turun azab Allah, dia tidak akan berbentuk selektif. Saya ingatlah, dan tuan-tuan pun ingat, kita sama usia, mungkin tuan-tuan tua sikit daripada saya. Saya 23, mungkin tuan-tuan 40 lebih. Tuan-tuan ingat tak? Dulu pernah timbul satu isu sekitar 90-an. Masa tu ada Kementerian Penerangan. Ada menteri dia. Saya tak payah bagi tahu lah nama menteri dia. Kementerian Penerangan. Masa tu di TV, masa tu tak ada lah YouTube, Facebook semua tak ada. Kira TV, panggung wayang, satu lagi pampeh. 3 ni tempat berhibur. Ingat tak pampeh? Ya tuan-tuan duk berhenti tu, tunggu tu, goyang pintu sampai roboh tu. Masa tu di TV ada sitkom. Nama sitkom tu Pimai Tang Tu. Kampung Sri Wangi. Ingat tak? Salah seorang pelakon utama masa tu Budin. Habis sitkom tu, TV3 keluar lagi satu sitkom, 2+1. Ini bukan hadis, ni sejarah. Saya dia tanya hadis riwayat mana pula. Pakcik ni bukan boleh kira sangat. Ini bukan hadis pakcik, ini sejarah. Sitkom 2+1, ingat tak? Budin sudah bertukar menjadi Sam di Semaikat. Ingat tak? Tuan-tuan hadis pun tak ingat, sejarah pun tak ingat. Bila top 2+1, datang lagi satu sitkom. Nama dia Jangan Ketawa. Pelakon dia Haris Iskandar. Ada satu lagi watak lelaki menyerupai perempuan, D. D ni dulu sama batch dengan Allahyarham Mama Jui. Mama Jui URTV, yang tuan-tuan beli URTV, ambil poster muka tengah tu, bubuh laminate dekat dinding tu, ingat tak? Nak cabut tu takut terkoyak, buka stapler tu. Tengah-tengah tu mesti poster lah masa tu. Bila benda ni agak berkembang, lelaki menyerupai perempuan, menteri masa tu ambil satu inisiatif. Mana-mana sitkom, drama, filem dan sebagainya ada unsur macam ni, tak dibenarkan keluar di layar TV ataupun di layar perak. Kalau bahasa hari itu digunakan dalam kaedah bahasa hari itu, kena gam. Tuan-tuan mungkin ingat perkataan gam ni. Ustaz pun kena ceramah, tak boleh gam dulu kat TV. Benda ni berlaku sebagai satu inisiatif nak benteras benda ni daripada berkembang. Menteri masa tu, dia punya street, tuan-tuan ingat tak? Masa tu, dia juga melarang kumpulan rock. Masa tu kumpulan rock kapak ni semua rambut mesti lebih pada bau. Dia juga larang mana-mana artis atau kumpulan rock ni, kalau rambut lebih daripada bau tak boleh keluar ke TV. Masa tu tak boleh keluar TV, tak boleh buat publicity, tak boleh jual album. Yang nama kumpulan rock kapak ni pun keras. Tak mau potong rambut. Kita rambut mesti lebih pada bau. Kalau kurang pada bau, kurang kekapakan. Tuan-tuan ingat dah sejarah ni? Ingat kan? Mereka tak mau potong. Bila tak mau potong, publicity tak ada, album merundum. BMG, EMI, Surya Record masa tu drop sale 30%. Ini sejarah tuan-tuan. Dalam Bukhari tak ada. Bila mereka pun keras, masa tu menteri pun keras, akhirnya mereka terpaksa mengalah. Maka, kumpulan yang pertama ambil keputusan untuk potong rambut, kumpulan apa? Tuan-tuan, hadis pun salah, sejarah pun salah. Search dengan wing tu last. Mereka punya rambut tu, mereka potong last sampai sekapur sirih masa tu, Crystal Link buat secara langsung. Sejarah tuan-tuan. Bukan. Kumpulan yang pertama yang potong rambut masa tu, Ilusi.
Masa tu ayat stop dengan lagu Segalanya Aku Terima. Aku yang kehilangan dalam diri sendiri, terkurung dalam bayangan. Cukup dekat tu lah. Cukup dekat tu. Jangan lebih lagi. Potong. Bila mereka dipotong, mereka selalu keluar TV. Yang lain kelang kabut lah. Lepas tu kumpulan kedua pula ambil keputusan potong. Sofia masa tu terkenal dengan lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gunung Sahara. Engkaulah sekuntum bunga sakura. Cukup dekat tu. Kau dah tambah lagi. Last kali, dua gergasi pun setuju untuk potong rambut. Mereka ni last kali, mereka agak keras sebab mereka terkenal. Search, masa tu search, mereka keras sikit lah sebab Isabella menang juara lagu 1989. Wings pun masuk juga 2 lagu dalam juara lagu 1989 daripada album Hukum Karma. Tamar Rashidah Utama dengan bukan sejati album Teori Domino. Juara lagu 1992. Sejarah biar betul bang. Misteri mimpi Syakila. Kemanakah hilangnya diriku sendiri? Hadir dalam bayangan sebuah misteri. Sudah tuan. Hadis pun laju, lagu pun laju. Mereka potong rambut. Ada juga sedikit inisiatif. Hari ni tuan-tuan dengan saya tak usah salah siapa. Kita sedikit inisiatif, kita tengok apa yang berlaku hari ni, apa kita buat. Allah sampai satu tahap maksima, tidak ada pembenterasan, Allah akan turun adab secara pukal. Jangan harap benda tu tak berlaku. Kita harap benda tu tak berlaku, tapi akan berlaku. Macam mana Allah akan hapuskan agar Allah ganti yang lebih baik? Allah akan hapuskan sebagaimana Allah hapuskan kaum Nabi Allah Lut. Kaum Nabi Allah Lut, tuan-tuan, banyak kaum yang Allah musnahkan daripada atas muka bumi. Tetapi Allah masih biarkan ada kesan. Antaranya Fir'aun. Masih ada kesan dia, tuan-tuan sekalian. Di Mesir ada lagi mumia yang diawet dan sebagainya. Tapi untuk kaum macam ni, Allah takkan biarkan mereka ada kesan supaya mereka tidak ada kenangan yang perlu dikenang. Tuan-tuan tengok macam mana Allah jahanamkan kaum Nabi Allah Lut. Di Lut mati tu. Lut mati di Jordan tu. Tuan-tuan tahu mengikut sejarah yang paling kuat, ada 200,000 orang di situ yang mengamalkan homoseksual. Diutuskan Lut alaihi salam untuk berdakwah kepada mereka. Lut mengajar mereka kepada Islam macam Nabi Allah Nuh mengajar mereka kepada Islam. Laila wa nahara, pagi, petang, siang, malam. Tapi tak berjaya. Sebab apa? Benda ni bila berlaku, tuan-tuan, dia jadi ketagihan. Sukar untuk dirawat, sukar untuk dibawa semula ke jalan yang benar. Tapi masih boleh lagi, tapi sukar. Akhirnya bila sudah tidak berjaya, mereka tak boleh dibiarkan untuk berada atas muka bumi kerana mereka virus. Akan berlaku kerosakan yang lebih besar atas muka bumi. Jadi Allah memberi arahan agar cukuplah. Sudah sampai waktu mereka dihilangkan daripada muka bumi. Allah utuskan malaikat bisurah adamiyah. Malaikat ni yang nak diutuskan untuk angkat bumi yang didiami oleh kaum Nabi Allah Lut dan diterbalikkan. Malaikat ni datang ke rumah Lut AS bisurah adamiyah dengan rupa paras manusia. Bagi tahu kepada Nabi Allah Lut, dia kena bawa mana-mana yang beriman dengan dia keluar, tempat ni sudah sampai masa untuk dilenyapkan daripada muka bumi. Tuan-tuan boleh bayang, malaikat yang berupa manusia lelaki ni datang ke rumah Nabi Allah Lut. Sudah ada informer bagi tahu kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Bagi tahu kepada kaum Lut, rumah Lut ada seorang lelaki ganteng. Dia ni kita mau dapat, dia ni kita mau kenduri hari ni. Tuan-tuan boleh bayang tak mereka ni gila tak gila? Macam mana Allah tak lenyapkan mereka, tak hapus dan musnahkan mereka? Mereka mai rumah Nabi Allah Lut, ketuk pintu. Nabi Allah Lut buka pintu. Nabi Allah Lut tanya ada apa, dan mereka kata kami dengar Lut, rumah hang ada seorang lelaki. Lelaki ni pula mereka kata hidung pun boleh tahan. Kedudukan hidung tu pun agak bagus. Mereka kata dia ganteng, dia ni kami mau.
Dia ni hari ni kami nak buat kenduri. Bahasa hari ni lah. Lut santuni mereka. Lut kata ni, anak-anak aku, anak-anak perempuan aku. Kahwin dengan anak-anak perempuan aku. Ini lelaki ni tetamu aku. Takkan nak buat tetamu aku macam ni. Mereka kata senang. Bahasa hari ni, Lut, kami tak mau ke anak perempuan hang. Hang tahu kan kami punya taste. Bahasa hari ni lah. Ini bahasa Ustaz Syamsuri Haji Ahmad. Kami punya taste, hang tahu kan macam mana? Sampai tahap macam tu. Akhirnya Lut keluar daripada perkampungan dia dengan pengikut dia. Allah minta agar bumi dipotong. Malaikat angkat perkampungan, diterbalikkan. Tuan-tuan boleh bayang, di tempat yang tinggi bila diterbalikkan, mereka dah jatuh mati dah. Tapi Allah tak mau ada kesan, bumi tutup dan langsung tidak ada kesan. Malaikat hari ini hina permukaan atas bumi yang mereka lakukan homoseksual tu hina sampai ke Allah terbalikkan, digantikan dengan bawah bumi. Yang atas berada di bawah, bawah berada di atas. Tuan-tuan tengok macam mana bila Allah turunkan azab, sikit kesan pun Allah tidak akan biarkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan generasi kita daripada malapetaka yang besar ini, yang sedang berleluasa pada hari ini. Tuan-tuan dengan saya, apa yang kita mampu kita usaha. Saya boleh bagi tahu dalam kelas. Tuan-tuan ada grup dan sebagainya, dapat 1-2 hadis mengenai masalah ni dan sebagainya, share. Supaya semua orang ambil pengajaran agar bila azab Allah turun, tidaklah tuan-tuan sekalian diturunkan kerana mereka-mereka yang melakukan dosa. Kerana segelintir mereka melakukan dosa, yang lain berdiam diri, maka ketika itu azaballahu al-ammah wal khassah. Masa tu Allah akan azab semua sekali, sama ada yang buat dosa ataupun tidak melakukan dosa tersebut. Sekian saja daripada kementerian, tak tahulah kementerian apa, KDN pun boleh, apa pun boleh, supaya dapat menjadi pengajaran kepada kita semua. Wallahu a'lam. 145 dah. Kita jumpa lagi insya-Allah pada sesi akan datang. Subhanakallahu bihamdi, syadu an la ilaha illa ant,